Wanita Hari Ini. Selamat tengah hari, selamat menonton Wanita Hari Ini bersama saya Sugita dan juga Rina pada hari Rabu 18 hari bulan Mac. Dan Rina, hari ini mungkin ramai di antara mereka bekerja dari rumah. Ya, betul. Dan ini kerana telah pun hari ini berkuat kuasanya Perintah Kawalan Pergerakan dan ianya akan berkuat kuasa sehingga 31 Mac 2020. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton Wanita Hari Ini. Mungkin ramai dalam kalangan kita dah mengetahui apakah sebenarnya dari segi Perintah Kawalan Pergerakan yang mana ada 6 larangan yang telah pun diwawarkan ataupun diputuskan oleh kerajaan, yang mana Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkannya pada malam Isnin lalu. Dan hari ini kami nak ingatkan kembali, walaupun anda bekerja dari rumah, walaupun tidak ada sebarang pergerakan di luar daripada kawasan rumah anda, pastikan keselamatan. Jangan terlalu panik sebab pastinya ini adalah bertujuan untuk membendung penularan COVID-19 di negara kita. Ya, yang penting jangan panik sebab ramai dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang ni pemikiran mereka, alamak kalau saya tak beli barang nanti saya kehabisan stok di rumah. Pembelian panik lah ni kan. Pembelian panik. Jadi yang penting jangan panik dan jangan sebarkan maklumat yang palsu. Betul. Kami nak ingatkan kembali satu persatu antara Perintah Kawalan Pergerakan yang sudah pun kita ketahui. Ini sekadar untuk peringatan penonton-penonton Wanita Hari Ini, di mana penutupan pertama sekali kita nak kongsikan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara. Ini termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan yang keduanya? Ya, yang keduanya Rina, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Yang bagi yang baru pulang dari luar negara, anda dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Ini yang paling penting sebenarnya. Betul. Dan juga sekatan kemasukan semua pelancong pelawat asing ke dalam negara. Kemudian penutupan semua taska sekolah swasta, dan ia juga terpakai di penutupan IPTA dan juga IPTS sekaligus institusi latihan kemahiran di seluruh negara. Dan juga penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dalam perkhidmatan penting negara, iaitu essential service, termasuklah perkhidmatan air, elektrik, tenaga telekomunikasi, pos pengangkutan bahan api, peruncitan dan bekalan makanan. Anda boleh cari semua ini kalau anda Google. Semuanya ada di laman-laman sosial yang rasmi. Tapi kan Sugi, yang pastinya kita kena mematuhi setiap daripada larangan yang telah pun dikuatkuasakan bermula hari ini, kerana ianya terletak di bawah Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga Akta Polis 1967. Kalau anda gagal ataupun ingkar untuk mematuhi perintah kawalan ini, pertamanya mungkin anda akan diberi nasihat, dan keduanya amaran. Kemudian jika masih lagi ingkar, tidak terkecuali untuk anda juga menjadi salah seorang pesalah dan ditangkap atas kesalahan tersebut. Ya, betul Rina. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kalau ada majlis kerajaan atau perkahwinan, boleh ke ia dijalankan? Boleh, pernikahan dibolehkan, tidak melibatkan kehadiran ramai. Jadi majlis persandingan, resepsi serta majlis lain disarankan tangguh. Dan ini sebenarnya pentinglah untuk semua mengetahuinya, sebab ada juga dalam kalangan kita yang merasakan masih lagi ke ada pengangkutan awam, kerana ada juga dalam kalangan kita yang nak ke tempat kerja menggunakan pengangkutan awam, masih lagi beroperasi. Jangan risau. Dan seterusnya, kita juga nak kongsikan kepada anda satu lagi yang penting untuk anda ketahui. Okey, ni tadi kami dah ingatkan ni satu lagi, di mana barang keperluan habis, bolehkah saya keluar untuk membeli barangnya? Dibenarkan keluar membeli. Jadi jangan panik, itu yang paling penting. Dan paling penting juga hari ini kami nak kongsikan sesuatu istimewa untuk anda, dan yang pastinya bagi mereka di luar sana kan, kalau nak tahu lebih lanjut maklumat-maklumat yang kami sebutkan tadi,
Semuanya boleh anda dapati di laman web rasmi kerajaan. Okey, ada sesuatu yang menarik kita nak wawarkan. Betul tu Rina. Ini yang menarik. Rina, saya nak tanya Rina lah kan. Biasanya orang kata cinta adalah reaksi kimia. Betul ke? Reaksi kimia itulah bagaimana pula kalau pakar kimia ini yang bercinta. Interesting. Okey, jadi jom kita saksikan episod pertama Safi Eliksir ke Hatimu gandingan hebat Remy Ishak dan juga Siti Eliza. Jadi jom kita saksikan. Macam ni. Kenapa ni? Akak, tengoklah ni. Makin hari makin banyaklah. Adi, research katalah kan, pigmentasi ni adalah tanda pertama penuaan wanita di Asia. Bukan kedut tau, tapi pigmentasi. Maksudnya? Maksudnya awak dah tua, Sophie. Ellie? Hai. Awak nak sewa dia? No, saya dah lambat. Ya. Sure? Ya. Thank you. You're welcome. No thanks. Ni awak minum. Tak, saya belikan untuk awak. Saya tak minta. It's a gift, tak perlu minta. A gift? Untuk apa minta maaf? Rasanya awak dah terlambat 10 tahun. Sekarang ini saya berada di Safi Research Institute di sebuah makmal penyelidikan dan juga pembangunan kecantikan halal yang bertaraf antarabangsa. Tahukah anda, di sebalik penghasilan produk Safi terdapat penyelidikan dan teknologi canggih. Lebih 100 orang saintis dan penyelidik menghasilkan produk Safi dengan menggunakan bahan semula jadi dengan teknologi sains. Ini seiring dengan slogan Safi, Science, Beauty, Natural. Itu dia episod pertama Safi Eliksir di Hatimu. Okey, Rina. Kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu pemilihan pengajian bagi pelajar kurang cemerlang. Dan kita pun sudah maklum bahawa pelajar lepasan SPM pada tahun lalu sudah pun menerima keputusan mereka. Mungkin dalam ketika ini ada ramai yang sedang menentukan hala tuju masa depan mereka. Betul. Tapi tak kurang juga bagi pelajar-pelajar, adik-adik kita yang keputusannya kurang cemerlang. Ini bukan penamat ataupun jalan pengakhiran hidup anda. Banyak peluang, malah anda boleh lebih berjaya kalau anda tahu bagaimana caranya untuk anda menggunakan kemahiran ataupun skill yang anda ada. Setuju sangat Rina, sebab biasanya pelajar yang cemerlang ni langkah seterusnya yang mereka akan ambil adalah untuk masuk IPT. Yang mungkin yang kurang cemerlang ni yang akan orang kata risau sebab tak dapat masuk IPT. Tapi yang kita perlu mengubah di sini adalah pemikiran di mana kemahiran, skill itu boleh membawa kita ke mana-mana jua. Dan itu yang akan kita kongsikan bersama dengan anda hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Tapi sebelum itu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Kalau anda ada persoalan, ada kemusykilan, nak bertanya apa saja kursus kemahiran yang anda ingin pelajari, boleh kongsikan di Facebook Wanita Hari Ini. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak berkongsi antara pilihan pengajian untuk pelajar-pelajar kurang cemerlang. Jangan kecil hati, jangan terasa hati. Kenapa kita kata kurang cemerlang ini? Bukanlah kata keputusan itu tak bagus. Mungkin tidak sehebat pelajar yang cemerlang. Tapi jangan risau. Hari ini kita nak membuka peluang kemahiran kepada anda. Apa yang boleh diterokai? Sebab Sugi, kita bersama dengan 3 orang tetamu. 2 daripadanya hasil daripada mereka yang belajar dalam bidang kemahiran ini. Ya, betul Rina. Jadi tanpa melengahkan masa, baiklah jika kita memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Nur Syamiza Nuraini yang sekarang ni mempunyai perniagaan sendiri dah 7 tahun dalam bidang event planner ya. Betul. Wow, okey, selamat datang ke Wanita Hari ini. Dan seterusnya kita bersama dengan surveyor geospecialist Wan Muhammad Syafwan, ya betul Wan Muhammad Syafwan yang dah 3 tahun dalam industri bidang ukir tanah. Ukur tanah. Ya. Selamat datang. Jangan nervous sangat. Okey, dan seterusnya Rina. Dan seterusnya kita bersama dengan Cik Amalul Khair Sarbini atau lebih dikenali sebagai Cik Amal. Ya, saya. Merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Betul ya? Okey. Selamat datang ketiga-tiganya. Ini kita nak berkongsi, nak memberi semangat, nak memberi inspirasi kepada lepasan SPM kita ini. Bagaimana mereka nak menentukan hala tuju dan juga masa depan untuk mereka sendiri membina kerjaya mereka. Nak bermula dengan Cik Amal terlebih dahulu. Kita lihat bahawa setiap daripada pelajar ini tidak ada yang tidak bagus dari segi bukan sahaja kita nak nilai dari segi akademik, tetapi kalau itu kekurangannya, mungkin kelebihannya dalam bidang kemahiran. Yes. Tetapi untuk yang pertama ini, apa yang mungkin Cik Amal boleh kongsikan kepada penonton kita sejauh mana dunia kemahiran ini juga menjanjikan peluang kerjaya dan peluang masa depan yang baik? Okey. Terima kasih kepada Wanita Hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, bila kita dapat tajuk peluang pengajian kepada pelajar kurang cemerlang, itu sebenarnya lebih kepada pelajar yang berpotensi kepada bidang kemahiran. Biasanya pelajar-pelajar dalam bidang kemahiran ini dia memiliki kecenderungan yang tersendiri. Kalau kita lihat di mana lepasan SPM khususnya, mereka yang kita kata memiliki kecenderungan dalam bidang kemahiran akan menempuh kejayaan-kejayaan selepas mereka mengikuti khususnya di Politeknik dan Kolej Community lah. Okey. Okey, baiklah. Mungkin Encik Wan boleh kongsikan, memberi inspirasi kepada mereka di rumah yang sedang menonton. Selepas habis SPM tu, bagaimana masuk dalam college community dan kini bergelar sebagai seorang surveyor geospecialist ni? Okey, baik. Terima kasih kepada Wanita Hari ini. Di peringkat SPM saya dulu, saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah, Kolej Vocasional lah sekarang ini. Dan SPM saya cuma 1A saja. Okey. Dan saya ambil dalam 12 subjek ketika itu. Tapi cuma dapat 1A saja. Dan kemudian rezeki saya untuk sambung ke Politeknik walaupun saya apply di UPU, Universiti, matrikulasi dan rezeki saya di Politeknik. Dan saya dapatlah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polytechnic Kuantan. Dan selepas itu selepas di peringkat diploma ukur tanah ketika itu, saya sambung ke UiTM. Okey, di UiTM Shah Alam. Sebelum dapat di UiTM Shah Alam tu 7 kali saya mohon universiti. Okey. Kali ke-7 baru dapat. 7 kali 7 kali. Kali ke-7 baru dapat di UiTM Shah Alam dalam bidang geomatics dan surveyor lah. Okey. Kemudian dalam tempoh 2 tahun selepas itu, saya sambung ke peringkat master. Peringkat master dalam bidang GIS, Geographic Information System. Dan sekarang ini saya telah menyambung ke peringkat PhD lah. Okey, jadi 1A itu tidak menjadi penghalang dan attitude orang kata tidak berputus asa itu. Yang penting saya kira semangat pelajar itu sendiri untuk meletakkan dirinya di tahap mana. Itu kisah daripada Syafwan sendiri. Ini kita nak kongsikan, Syamiza. Pernah terfikir ataupun tidak kurang cemerlang dalam akademik ini akan membawa anda kepada satu destinasi yang lain untuk melihat kemahiran dalam seni rekaan dalaman? Terima kasih. Okey. Sejujurnya saya tak pernah
mengandaikan dan mengimpikan apa yang kita dapat hari ini. Tapi apa yang saya masih pegang daripada dulu sebelum kita melangkah ke alam pekerjaan, bagi saya college community, which is saya graduate daripada college community Selayang dalam bidang sijil reka bentuk dalaman. Okey. Cabaran-cabaran yang saya dapat sebelum kemasukan saya adalah cabaran yang saya dapat daripada family, which is kedua kakak saya graduate di dalam universiti, tapi saya berkecimpung di dalam sijil reka bentuk dalaman. So daripada situ saya cuba belajar untuk tahu mana skill yang saya ada untuk saya bawa ke bidang kerjaya selepas itu. Dan sebenarnya kalau dilihat daripada sudut pandang Syamiza sendiri, Syamiza ni bila bercakap seperti orang yang mempunyai satu inspirasi ataupun kekuatan nak menjadi seorang yang lebih baik dalam dunia kerjaya itu sendiri, ya. Yes, betul. Banyak sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat ini, setiap orang ada impian yang berbeza. Cuma kita nak tahu keyakinan diri kita ini setakat mana kita mampu ataupun tidak. Ya, betul Rina. Jadi di sini kami nak kongsikan sedikit bingkisan bersama anda mengenai antara kursus yang boleh anda menjadi pilihan anda di College Community Selayang. Jadi jom kita saksikan. College Community Selayang ditubuhkan pada tahun 2003 dan menawarkan sebanyak 6 kursus kemahiran, antaranya pastry, kulineri, fashion dan pakaian, reka bentuk dalaman serta diploma Games Art. Kolej ini merupakan salah satu institusi yang berusaha memperkasa pendidikan teknikal dan latihan vocational (TVET) berdasarkan permintaan industri dan keperluan semasa. Di College Community, pelajar-pelajar didedahkan kepada kemahiran secara realiti lah. Maksudnya mereka buat secara hands on yang mana membolehkan mereka apabila keluar nanti mereka boleh survive sendiri. Pada masa sekarang, akademik memang kita lihat sebagai salah satu pencapaian yang baik di dalam latar belakang seseorang pelajar. Tetapi pada masa yang sama, kemahiran juga memainkan peranan yang penting untuk pelajar untuk pergi lebih jauh. Bergantung kepada minat, pelajar boleh mengambil kursus jangka masa panjang untuk mengasah kemahiran mereka dalam bidang yang mereka gemari. Ini memakan masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Dulu perancangan saya selepas SPM, saya ingin sama belajar untuk mengambil kemahiran. Orang yang telah mendorong saya adalah ibu bapa dan rakan-rakan saya. Saya banyak belajar dalam membuat baju kurung dan blouse dan ia telah membuatkan saya lebih minat dalam fashion. Kursus yang ditawarkan sememangnya relevan seiring dengan industri yang kini berkembang pesat. Ternyata institusi kemahiran adalah satu platform yang amat penting bagi melahirkan belia yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Itu je. Kemahiran itu Rina memang amat berharga kerana kita boleh membawanya ke mana-mana kita pergi. Satu dunia ni kita boleh menggunakan kemahiran kita. Tapi di sini Encik Amal, kita nak tanya, ramai ibu bapa dan juga pelajar berpendapat yang IPT ni adalah destinasi terakhir dan pencapaian tertinggi. Dan mereka mungkin kalau ada yang masuk sekolah vocational ataupun college community, ada yang berpendapat mungkin orang kata masa depan tu tak begitu orang kata promising. Okey, mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana kita boleh mengubah mentaliti, persepsi ini dalam kalangan pelajar dan juga ibu bapa. Okey, baik, terima kasih. Persepsi di kalangan pelajar dan ibu bapa sendiri sepatutnya sekarang ni dah pun berubah. Sebab kalau kita lihat peruntukan belanjawan 2020 yang baru-baru ini, menunjukkan ada peningkatan dalam belanjawan 0.2 bilion. Kalau dahulu yang lepas 15.7, tapi tahun ini adalah 15.9. Maknanya di situ kerajaan begitu serius untuk menekankan kepada bidang kemahiran yang memberikan pertamanya meningkatkan bidang latihan kemahiran, memperbanyakkan peluang-peluang dalam bidang pekerjaan untuk kemahiran dan seterusnya. Itu memberikan kita kata lorongan kepada bakal-bakal graduan ini untuk mencuburi bidang-bidang kemahiran itu sendiri. Jadi kita nak memperlihatkan betapa seriusnya pihak kerajaan dan mengubah persepsi minda yang dahulunya menjurus kepada akademik sahaja kepada
bidang kemahiran itu sendiri. Kalau boleh kita kongsikan untuk pengetahuan penonton-penonton dan juga adik-adik kita di luar sana, apakah bentuk bidang kemahiran yang ditawarkan ketika ini kalau nak menyentuhnya daripada sudut pembelajaran mereka untuk mereka membina kejayaan mereka? Okey. Khususnya kalau di Politeknik dan Kolej Komuniti, saya daripada Politeknik dan Kolej Komuniti, kita menawarkan ada dalam, kalau ikutkan diploma Politeknik, kita ada 72 bidang. Wow. 72 program untuk di Politeknik dan kita ada 40 itu peringkat diploma. Okay. Dan di Kolej Komuniti kita ada 41 program dalam sijil, peringkat sijil. So yang itu merangkumi daripada 7 bidang iaitu food technology, agroteknologi dan bioindustri, lagi design dan art communication, visual communication. Banyak sebenarnya. Kejuruteraan, sangat banyak. ICT, kemudian perbankan dan juga tourism dan hospitality. Jadi adalah amat penting untuk kita, para pelajar untuk mengambil tahu antara kursus yang ada dan jangan orang kata limit themselves kepada apa yang mereka tahu sahaja. Okey, ini nak tanya Encik Syafwan pula. Sekarang kini bergelar seorang pensyarah juga ya. Okey. Pernah tak sama seperti yang ditanya kepada Nur Syamiza tadi, pernah tak terfikir yang pada satu hari nanti saya akan menjadi seorang pensyarah? Memberi ilmu kembali kepada anak-anak didik. Jadi secara memang tidak pernah terfikirlah untuk jadi sebagai seorang pensyarah. Jadi bila kita dah terjun dalam bidang akademik ni, jadi kita merasai apa yang pelajar sekarang ini rasa. Jadi bila kita ada pelajar yang lemah dan kita dah tahu macam mana nak handle mereka, dan kalau kita tengok, kita jangan pelekehkanlah. Sebab saya dah rasa saya sendiri bagaimana saya juga daripada seorang yang boleh katakan gagal pada ketika itu dan sekarang saya dengan usaha yang saya usahakan sekarang ini, kita jadi lebih dapat membantu pelajar itu sendiri. Lebih-lebih lagi dalam skill kita, sebab saya dari bidang di Politeknik dan dalam bidang kemahiran, jadi kita develop skill dia orang. Dan di peringkat industri juga, mereka lebih gemar dengan pelajar yang ada skill kan. Berbanding dengan pelajar yang ada teori lah. Walaupun bijak dalam akademik, tidak semestinya ada skill. Jadi itu yang kita perlu develop lah pelajar. Kalau Syamiza sendiri, apa yang Syamiza rasakan kepentingan ataupun keutamaan pelajar-pelajar kita untuk mengenal pasti minat mereka bukan sahaja perlu didorong oleh perasaan sebab memang daripada kecil cita-cita nak jadi seorang perhiasan dalaman ataupun nak jadi seorang juru ukur tanah dan sebagainya. Tetapi bagaimana mereka nak kenal pasti kemahiran ini sebenarnya yang boleh menentukan hala tuju ataupun letakkan impian mereka ini satu kenyataan dalam dunia kerjaya. Alright. Okey. Kebiasaannya dahulu kita bercerita pasal pengalaman saya dahulu. Skill saya yang saya dapat daripada Kolej Komuniti adalah skill melukis. Okey, melukis dan mengenal pasti material-material di dalam seni bina dalaman lah. So daripada skill tu sendiri yang saya rasa saya boleh melukis. Okey. And then bila saya masuk dah ke bidang kerjaya sebagai interior designer, skill melukis tu saya applykan dan saya cuba di dalam bidang kerjaya sebagai seorang interior designer saya. And then daripada situ baru saya realise saya boleh melukis benda-benda yang kreatif, yang idea-idea yang datang tu saya boleh explore benda tu dan expose dan bagi kepada lebih mudah orang-orang ataupun apabila saya sudah pergi kepada bisnes punya event business, so saya lebih mudah untuk berinteraksi dengan klien-klien saya melalui sketch saya itu. Okey. Awak mempunyai satu perniagaan. Berapa ramai yang bekerja dengan awak, Syamiza? Setakat ni saya ada 5 orang pekerja dan beberapa dalam lebih kurang 10 orang kru di dalam event industri ni. Dah jadi bos dah sekarang. Ya, betul. Attitude yang diperlukan dan yang bagusnya awak tidak terhadkan diri awak kepada satu haluan saja. Kreativiti tu awak menjadikannya bisnes juga. Betul. Okey. Ya, banyak lagi yang akan kita kongsikan tapi sebelum tu kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami dan masih lagi bersama tetamu-tetamu di studio membincangkan topik pada hari ini, pemilihan pengajian bagi pelajar kurang cemerlang. Baiklah Encik Amal, biasanya bila kita sebut pasal pelajar ni sering kali dikaitkan dengan sikap cerewet dalam pemilihan kursus. Mungkin di college community ataupun apa-apa kursus kemahiran juga mereka cerewet, dan apabila mereka minat barulah orang kata mereka akan bersungguh-sungguh nak belajar. Tapi mungkin Encik boleh kongsikan apakah orang kata attitude yang patut ada dalam pelajar ni dalam pemilihan kursus. Kalau tak dapat kursus yang mereka mahukan ni, mereka perlu mengambil apa sahaja untuk belajar, untuk memperoleh kemahiran itu. Okey. Pertamanya, para pelajar kena realistik. Dia kena lihat dahulu pencapaian yang mereka perolehi, keputusan SPM. Apakah subjek yang mereka terbaik dalam tu. Dan di situ menampakkan kecenderungan apakah yang mereka perolehi. Dan suitkan dengan pilihan program yang mereka layak. Nanti mungkin kita boleh kongsikan bagaimana pelajar-pelajar ini bila masuki UPU online, dia akan lihat program yang mereka layak sahaja untuk dipilih. Tetapi saya nak kongsikan juga tentang syarat, macam saya sebutkan tadi, di peringkat sijil dan juga college community, kita memberi peluang kepada pelajar di peringkat sijil. Syarat mereka adalah lulus SPM. Lulus SPM ni lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Itu di peringkat sijil di college community. Dan selepas sijil, mereka berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma di politeknik. Dan di politeknik, syarat kemasukan untuk diploma 3 kredit. Minimum 3 kredit. Untuk di konvensional, politeknik konvensional dan juga metro. Dan di politeknik premier dan beberapa program yang kita ada mengenakan 5 syarat. 5 kredit, 5 kepujian. Jadi di situ kita lihat lulus SPM pun, sekadar lulus SPM ada peluang untuk meneruskan pengajian. 3 kredit pun ada dan 5 kredit pun ada. Peluang-peluang yang diberikan. Secara tak langsung apa yang Cik Amal kongsikan ini memberi peluang yang amat besar. Bukan sahaja kita melihat bahawa pelajar yang kurang cemerlang ini sudah tak ada lagi hala tuju, tapi sebenarnya kita membuka jalan. Kita nak bagi peluang untuk mereka bina kerjaya mereka melalui kursus-kursus ataupun melalui pengajian yang ditawarkan ini, berdasarkan kepada kelaikan minimum mereka. Baik, sekarang ini di talian kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad selaku Perunding Motivasi. Assalamualaikum, apa khabar Cik Zaid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Zaid, sekarang ketika ini kami di Wanita Hari ini sedang berbincang mengenai topik kita, pemilihan pengajian bagi pelajar kurang cemerlang. Kalau pelajar cemerlang tu mereka dah tentu dah tahu apa hala tuju mereka, ya Cik Zaid. Tapi ini kurang cemerlang, bagaimana sebenarnya kita nak melihat potensi pelajar kurang cemerlang ini boleh dialihkan dalam bidang kemahiran ataupun dunia skill kemahiran itu sendiri, Cik Zaid? Okey, terima kasih Rina. Pertama sekali, saya rasa saya nak cadangkan guna perkataan kurang cemerlang tu. Kalau boleh kita tukar kepada kelainan kecemerlangan. Kelainan? Kecemerlangan. Okey. Silakan. Sebabnya, saya banyak terlibat dalam industri, dalam training apa semua. Dan saya dapati tak semestinya orang yang akademik tinggi ataupun sijil berbagai yang mampu pergi jauh. Sedangkan mereka yang mempunyai kemahiran atau skill juga boleh bergerak jauh, malah kadang-kadang lebih jauh daripada orang yang hanya bersandarkan kepada akademik semata-mata. Okey. Saya suka guna analogi macam ni lah. Kalau degree atau sijil pengajian semua tu kita anggap itu sebagai otak. Skill kemahiran ni pula ialah tangan kita. Okey, baiklah. Jadi kedua-duanya saling memerlukan. Dan bagi mereka yang kelainan, kecemerlangan ni yang dan masa SPM hari itu mungkin tak dapat banyak A dalam setiap subjek. Jangan risau, sebab sebenarnya kita boleh ambil peluang ni untuk kejar A yang lain yang dalam hidup kita. Macam saya tertarik dan saya nak ucapkan tahniahlah kepada kedua-dua tetamu kita, orang muda.
yang berwawasan jauh, yang berjaya dalam bidang masing-masing sebab mereka ada A yang sangat tidak ternilai, iaitu attitude yang positif. Okey, setuju sangat dengan apa yang Encik Zaid kongsikan sebab mereka ni semestinya ada kelayakan dalam bidang kemahiran. Tapi seringkali apa yang berlaku Encik Zaid adalah ibu bapa mereka ataupun ahli keluarga tidak memberi sokongan yang diperlukan untuk bagi pelajar-pelajar ni. Jadi mungkin Encik Zaid boleh kongsikan bagaimana ahli keluarga boleh mempengaruhi atau memberi sokongan bagi pelajar-pelajar yang kelainan kecemerlangan ini. Betul. Di sinilah ibu bapa perlu sedar bahawa kita telah berada di zaman yang sangat berbeza dengan mereka. Kita menuju ambang 4.0 Industrial Revolution 4.0 di mana terbukti skill atau kemahiran boleh dan sangat diperlukan untuk mencapai apa-apa jenis pekerjaan di masa hadapan. Bukan semata-mata teori. Kalau saya boleh bagi contoh, Mark Zuckerberg. Beliau, walaupun dia orang cerdik, dia masuk Harvard, tapi dia nampak bahawa degree semata-mata tidak mencukupi untuk mengubah dunia. Jadi beliau memilih untuk berhenti dan mempelajari coding dan membuat apa yang kita tahu sekarang, Facebook. Jadi itulah IR 4.0. Ibu bapa tolonglah terima hakikat ni, dunia telah berubah. Kejayaan bukan semata-mata dalam genggaman sijil saja, tetapi di tangan kita itu sendiri. Dan setiap anak-anak pasti berbeza keupayaan kekemalangan tadi, keupayaan akademik tadi. Okey, setuju sangat. Apapun, terima kasih Cik Zaid bersama kita hari ini berkongsi tentang pandangan Cik Zaid untuk menaikkan semangat bukan saja dalam kalangan pelajar tetapi juga ibu bapa untuk melihat peluang ini adalah satu peluang yang baik untuk membina masa depan anak-anak. Terima kasih Cik Zaid. Okey, itu tadi pandangan daripada Cik Zaid. Sebenarnya kita nak kongsikan jugalah kalau lihat tadi ada segi menyentuh bersama dengan Cik Zaid tadi tentang sokongan ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa pun melihat ia daripada satu sudut yang sangat berbeza kerana mereka masih lagi rasakan belajar di universiti itu adalah yang terbaik. Dan ini juga kita nak tanyakan kepada tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan ini kisah seorang graduan college community yang berjaya memulakan perniagaan sebuah kafe. Cukup berinspirasi. Jadi jom. Jauh di Pantai Timur. Ya, jom kita saksikan. Berkecimpung selama 10 tahun dalam dunia perniagaan, Nur Iftitah Mat Adnani, 36 tahun, percaya bahawa ilmu kemahiran yang diasahnya ketika di Kolej Kemahiran dahulu berjaya membuatkan dia kini menjadi seorang usahawan wanita. Dia merupakan seorang alumni College Community dalam kursus pembuatan pastry. Iftitah menggunakan setiap ilmu yang dipelajarinya dahulu untuk mengembangkan perniagaan. Tidak gentar, malah dia bersemangat dalam membuka perniagaan kedai makan bersama suaminya. Kemahiran yang saya belajar masa di College Community dulu memang banyaklah. Salah satunya dalam bidang bakery lah. Bakery buat kek dengan buat roti. Lepas tu dalam bidang tu juga dia ajar saya macam mana untuk kita berbisnes lah. Tapi suami saya ni minat dalam bidang masakan. So kita bincang untuk buka kafe ni lah. Dirinya pernah melalui cabaran yang hebat ketika melalui proses kemahiran di kolej pada satu ketika dahulu. Pandangan Sero tu memang adalah ramai yang bagi tahu masuk college community macam low profile lah, tak ada masa depan. Kemahiran tu adalah mahal. Walaupun kita tidak bekerja dengan orang lain, kita boleh menggunakan kemahiran tu untuk kita sendiri menjadi majikan. Tidak dinafikan, minatnya yang mendalam terhadap dunia masakan membuatkan dia menjadi seorang yang teliti dan kreatif dalam mempersembahkan produk makanannya. Iftitah juga menjaga setiap mutu makanan yang disediakan seperti yang dipelajarinya sewaktu di Kolej Kemahiran dahulu. Sifatnya yang ramah dan mesra bukan sahaja disenangi para pekerja, malah Iftitah turut mendapat pujian daripada pelanggan yang datang ke kedai. Setakat saya mari makan sini ni memang sedaplah masakan dia, puas hati. Token dia pun baguslah, beramah. Memang dia layan lah. Kalau kita mari makan, memang dia mari layan. Dalam bidang bisnes ni dia biasalah, kita ada turun dan naik lah, kita tidak sentiasa berada di atas. Suami lah banyak bagi dorongan dan keluarga bagi dorongan, walaupun time kita down, kita tak boleh cepat putus asa lah.
Kejayaan yang terhasil kini membuktikan proses pembelajaran yang dilalui Iftitah ketika di Kolej Kemahiran sememangnya berguna dan amat diperlukan untuk terus maju di dunia pekerjaan. Semoga Iftitah boleh menjadi inspirasi kepada semua golongan, terutamanya pelajar yang berada di dalam institusi kemahiran. Dari hanya kemahiran dalam bidang kulineri, lihat siapa Iftitah hari ini. Ada sebuah kafe dan berjaya sebagai seorang usahawan wanita. Tahniah kami ucapkan. Ni nak berbalik kepada soalan kepada Syamiza. Dia jalannya lebih mudah kalau kita minat dunia kemahiran. Ibu bapa pun memberi sokongan 100%. Yang menjadi kesukarannya, dahlah kita tak minat. Kita rasa ni cabaran untuk diri kita. Mak ayah pula tak berapa nak bagi sokongan. Situasi awak bagaimana? Pada mulanya, sebenarnya saya punya keputusan SPM pun sama lebih kurang dengan Cik ni. Saya peroleh 1A sahaja, tapi saya lepasan Sekolah Teknik Muazzam Shah. Masa tu memang mak saya tanya nak buat apa dengan 1A. Tapi saya rasa macam bukan masa keputusan 1A itu SPM tak berapa nak cemerlang, tu bukan pengakhiran segala-galanya. So jadi daripada situ saya cakap let me do my life. Dan daripada situ saya apply ke College Community dan masa tu mak saya masih ada stigma begitu tau. Jadi saya bagi tahu dia biarkan saya dengan saya punya minat dulu dan lihat nanti saya macam mana. Dan masa convocation saya, itu adalah titik permulaan di mana mak saya nampak siapa saya kerana di situ saya mendapat anugerah pelajar cemerlang. Dan lama tu mak nak mendapat kepercayaan mak tu. Lama. Masa tu rasa okey, ini dia dah nampak. Dan selepas tu saya mudah mendapat kerja berbanding rakan-rakan lain. Dan saya terus bekerja sebagai interior designer di satu company selama 7 tahun lebih kurang. Dan daripada situ bila saya dah lebih nak dikatakan ini adalah bisnes saya yang selepas alhamdulillah selepas saya bekerja di company ini dan saya putuskan untuk saya teruskan bisnes di dalam event stylist and planner, which is saya punya company sekarang Mi Dazzle Design. Okey, dari situ baru mak saya rasa inilah anak aku. Kalau bagaimana, itulah Syamiza. Itulah anakku. Anak paling favourite lah ni. Aku ni. Tapi Syamiza memang berani dan punya semangat yang orang kata sesuai dengan apa yang awak nak buat sebenarnya. Saya rasa perlu sangat. Dalam kita dah era 2020 ni, bagi saya apa yang skill kita ada kita kena bawa ke depan dan kita kena try and error, and then daripada situ kita dapat experience and knowledge. Okey, nak tanya Encik Syafwan pula. Ya, bagaimana awak punya kisah? Ada tak ibu bapa tidak suka apa yang awak belajar di Kolej Kemahiran? Kalau ikutkan berdasarkan adik-beradik kita orang, saya lah yang paling rendah sekali dari segi keputusan SPM semua kan. Jadi bila saya mengubah perspektif saya sendiri, awalnya perubahan daripada sikap kita sendiri. Jadi saya pegang pada prinsip kita buat analogi, jika kita lihat seekor buaya tu, apa perasaan kita? Of course kita akan takut. Bila kita takut, kita akan lari. Jadi saya mengubah perspektif itu, jika kita lihat buaya, kita mengubah sebagai jadi seorang yang berani. Bila kita berani, kita akan tangkap buaya tersebut, kita siap kulit dia, kita dapatkan kulit dia, kita jual kulit dia. Jadi kita dapatlah hasil yang lumayan. Jadi kita mengubah perspektif tersebut. Ancaman itu bukan jadikan sebagai beban, tetapi ancaman itu adalah peluang. Jadi mindset itu yang perlu. Perubahan itu daripada sikap diri sendiri. Bermula daripada diri sendiri. Okey, saya setuju tu. Cik Amal, di penghujung perbincangan ini, mungkin kita juga nak kongsikan, adakah sebenarnya selepas pelajar-pelajar ini dah mendapat keputusan mereka, bagaimana cara untuk mereka sendiri melihat dunia kemahiran ini sebagai peluang untuk mereka belajar ke peringkat seterusnya? Okey, terima kasih. Kepada lepasan SPM yang baru-baru ini dan ataupun yang sebelum-sebelumnya yang belum mendapat tempat lagi di pusat pengajian, boleh pergi ke politeknik ataupun kolej militer yang berhampiran dengan tempat tinggal, ataupun pergi ke laman web yang kita boleh lawati di ambilan.mypolicc.edu.my yang di situ ada kita senaraikan program-program yang ada di politeknik dan kolej komuniti, sinopsis program, prospek kerjaya, laluan kerjaya, kemudian institusi-institusi yang menawarkan program-program yang saya telah sebutkan tadi, diploma dan kolej komuniti, dan juga tarikh-tarikh penting untuk kemasukan sesi Jun nanti. Dan
Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Miza dan juga Safwan. Ini adalah model yang kita telah pun keluarkan daripada Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, baiklah, perkongsian yang cukup bermanfaat dan kami ingin berterima kasih kepada Encik Amal, Safwan dan juga Syamiza, dan semoga anda di rumah mendapat inspirasi daripada apa yang dikongsikan pada hari ini. Dan inilah orang kata jalan untuk membina masa depan itu masih lagi terbuka melihat kepada pencapaian mereka. Tahniah sekali lagi, terima kasih semuanya. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan di sini kami ingin mengingati anda peminat-peminat TV9 yang bermula 1 April ini TV9 akan bertukar ke saluran 149. 149 betul. 149. Jangan risau, betul tu. Dari 119 ke 149. 1 April ya permulaan untuk penukaran siarannya ke channel 149. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan dapat memberi manfaat dan juga pengetahuan kepada anda apa sebenarnya yang perlu dilakukan kepada anak-anak kita yang sudah pun selesai mengambil keputusan SPM, nak merencanakan perjalanan mereka selepas ini, nak tahu hala tujunya. Kalaulah akademik itu bukan pilihan, tetapi jangan risau, kemahiran yang kita bawakan tadi itu ada banyak pilihan kursus yang ditawarkan, membolehkan anak-anak kita ini mengorak langkah mereka untuk membina masa depan. Okey, dan sekali lagi kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengingati anda di rumah untuk berjaga-jaga dengan langkah-langkah bagaimana anda boleh melindungi diri anda daripada wabak COVID-19 ini. Yang penting selalu mengamalkan tahap kebersihan diri anda dan yang pastinya segala apa yang termaktub di dalam Perintah Kawalan Pergerakan itu perlu dipatuhi, dan sekiranya anda ingkar, pastinya anda juga akan berada dalam situasi permasalahan kerana tindakan bakal diambil kepada mereka yang ingkar untuk mematuhi perintah tersebut. Tapi kan Suki, ada juga yang cakap saya cuti lama, jadi saya rasa masa ini terbaik untuk saya balik kampung. Jadi apa yang kami nak kongsikan ini, kalau tidak ada sebarang keperluan penting untuk balik ke kampung, rasanya anda perlu berada di tempat ataupun keberadaan anda di tempat yang sedia ada, kerana kita tidak mahu pergerakan anda itu akan memberi lebih besar masalah kepada mereka yang berada di kampung. Hadkan pergerakan anda keluar sekiranya anda perlu sahaja. Okey, kami akan kembali esok dengan satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu menangani tekanan seksual dalam kalangan kanak-kanak. Jadi jangan lupa saksikan Wanita Hari ini esok. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita